Assalamualaikum. Baik, untuk minggu ni cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kita memasang setiap bahagian, kemudian bagaimana untuk memindahkan coding kita ke dalam Arduino Uno, kemudian menguji projek pagar keselamatan. Baik, mula-mula kita tengok dulu apakah dia bahan dan alatan dan komponen yang kita perlu untuk membina projek pagar keselamatan. Okey, yang pertama ialah ni. Okey, ini ialah breadboard, mini breadboard ataupun papan reka. Dalam bahasa Melayu kita panggil papan reka ataupun breadboard. Kemudian kita juga memerlukan papan mikro pengawal. Okey, ini kita gunakan Arduino Uno. Okey, seterusnya kita juga memerlukan dua LED, iaitu LED merah dan hijau. Okey. Kemudian kita juga memerlukan 3 perintang tetap. Okey, 3 perintang tetap yang bernilai bacaannya ialah 220 ohm. Unit untuk perintang adalah 2 ohm dan bacaan nilai perintang yang kita gunakan ialah 220 ohm. Okey, selain daripada itu, kita juga memerlukan buzzer ataupun pembas. Bahasa Melayu sebut pembas. Okey, bahasa Inggeris sebut buzzer. Okey, dia mengeluarkan bunyi. Buzzer akan mengeluarkan bunyi. Kemudian kita juga akan menggunakan micro servo. Okey, micro servo ni adalah sebagai bahan untuk bergerak pusing mengikut darjah lah. Okey, so ini ialah micro servo. Okey. Kemudian kita juga memerlukan beberapa bahan lain, iaitu seperti Swiss. Okey, saya gunakan Swiss yang seperti ni, jenis seperti ini. Okey, kemudian kita memerlukan beberapa wayar sebagai penyambung dan untuk memindahkan coding kita, okey, daripada komputer masuk ke dalam Arduino Uno, kita memerlukan USB kabel. Okey, atau kabel USB. Okey, ini dari antara bahan alatan yang kita perlukan untuk membuat pagar keselamatan. Baik, yang pertama saya akan mulakan dengan memasang LED. Okey, ingat LED ni kita dah belajar pada minggu lepas, mempunyai kaki yang tidak sama panjang. Okey, yang kaki pendek kita panggil sebagai cathode dan kaki panjang kita panggil sebagai anode. Okey. Okey, yang pendek ni maksudnya yang bercas negatif, manakala yang panjang ni adalah yang bercas positif. Okey, jadi pastikan kita tidak silap pasanglah, tidak semasa di breadboard ni, sebab nanti takut projek kita tak berfungsi. Okey, jadi saya akan pasang kalau mengikut daripada simulasi yang kita pasang pada Tinkercad. So kedudukan LED kita ialah seperti ini. Okey, yang sebelah sini adalah kaki negatif cathode dan sebelah sini adalah kaki positif anode. Okey, so saya akan pasang pada breadboard. Okey, merah, kemudian yang hijau pun sama susunan kakinya. Okey, ini hijau. Okey, kemudian kita akan pasang perintang tetap. Okey, yang bernilai 220 ohm bersesuaian dengan LED kita. Okey, jadi perintang tetap akan disambungkan dengan kaki positif. So kita akan masukkan di sini kaki positif. Okey, dan dihalakan kepada bahagian yang sebelah lagi.
So ini untuk perintang tetap. Okey, kemudian satu lagi perintang tetap untuk LED hijau. Sama, masukkan pada kaki positif LED. Okey, dia bersambung dengan kaki positif, jadi dia akan jadi seperti ini. Okey, kemudian berpandukan daripada simulasi, gambar simulasi kita ada Swiss. Okey, Swiss. Okey, kita akan sambungkan Swiss pada breadboard kita. Okey, Swiss ni terlalu besar dan kita tak boleh masukkan dalam breadboard kita. So, jadi kita memerlukan sambungan wayar lain untuk menyambungkan setiap pada terminal ni dengan breadboard. Okey, so jadi saya akan pasang ikut kepada sambungan yang telah kita buatlah dalam simulasi kita. Okey, pada Swiss ni saya telah sambungkan, saya memerlukan wayar tambahan Jadi saya telah sambungkan pada setiap terminal ni dengan wayar. Okey, kemudian kalau lihat pada merujuk kepada simulasi, kita memerlukan perintah tetap yang perlu disambungkan dengan Swiss. Okey, so saya letak dulu perintah. Okey, jadi pada Swiss ni kita perlukan untuk terminal C, kita akan sambungkan dengan perintah tetap. Okey. Kemudian terminal 1 ni, terminal A yang pertama ni kita akan sambungkan pada cas negatif. Jadi saya akan masukkan di sini cas negatif. Okey, kemudian yang panjang ni, okey, terminal yang tengah ni, yang ini kita akan sambungkan terus kepada Arduino Uno kita. Okey, Arduino Uno pada pin nombor, okey, kalau rujuk pada ni kita akan sambung pada pin nombor 6. So saya akan masukkan ingat semula pada nombor pin. Okey, saya akan masukkan pada nombor 6. Okey, siap. Kemudian kita memerlukan buzzer, sambungan buzzer. Okey, buzzer kita akan sambungkan yang hitam pada breadboard. Okey, kita akan masukkan pada yang berwarna yang hitam yang negatif pada breadboard. Okey, yang positif kita akan sambungkan kepada pin nombor 12. Okey, saya akan masukkan pada pin nombor 12. Okey, selesai untuk buzzer. Okey, seterusnya untuk motor microservo. Okey, motor microservo ni kita akan sambungkan. Okey, pada wayar ni kalau kita boleh lihat kita ada color orange, merah dan juga coklat. So jadi kita jangan salah pasang. Kita berpandukan daripada simulasi, projek simulasi kita, sambungannya pada projek simulasi. Okey, so jadi saya akan pasang yang berwarna oranye. Okey, yang berwarna oranye akan disambungkan dengan okey, pada digital pin pada Arduino Uno pada pin nombor pin nombor 2. So, saya akan masukkan pada Arduino Uno pada pin nombor 2. Kemudian yang berwarna merah pada yang berwarna merah ni kita akan sambungkan kepada breadboard. Kita akan sambungkan pada breadboard. Okey, di sini.
Jadi yang berwarna merah kita akan sambungkan kepada breadboard. Kemudian yang berwarna coklat kita perlu sambungkan terminal yang coklat ni ialah kita perlu sambungkan kepada ground. Okey, so jadi kita akan pergi kepada ground dekat Arduino Uno ni, dekat bahagian ground sini. Kita akan sambungkan ke sini. Okey. So sambungkan kepada ground. Okey, kemudian kita akan buat sambungan wayar di bahagian dalam sini. Okey, yang daripada LED. Okey, yang pertama untuk LED merah. Okey, daripada resistor kita akan sambung yang pada pin 8 untuk LED merah. Kemudian untuk LED hijau kita akan sambungkan pada pin nombor 7. Okey. Kemudian kita juga perlukan dari LED merah yang bercas negatif, kaki negatif akan kita sambungkan kepada breadboard yang bercas negatif. So dari sini kita akan masuk ke cas negatif di sini, begitu juga dengan hijau. So dari sini kita akan masuk ke cas negatif pada breadboard. Okey, kemudian dari breadboard yang bercas negatif ni kita perlu sambungkan kepada ground dekat Arduino Uno. So dari negatif sini kita perlu sambungkan ke ground pada Arduino Uno. Baik. Okey, kita dah selesai buat sambungan di sini. Jangan lupa di bahagian sini. Okey, yang bercas positif sebelah bawah sini kita tak sambungkan lagi. Yang ini kita perlu sambungkan kepada power pada Arduino Uno. Okey, jadi kita perlu sambungkan dari sini. Kita akan sambungkan terus direct kepada bahagian power 5 volt. Sini Arduino Uno. Okey, macam inilah rupa sambungannya. Okey, kita dah buat penyambungan semua. Rasanya sudah selesai. Okey. Untuk menghasilkan palang keselamatan pada bahagian motor ni kita akan pasang palang yang kita hasilkan sendiri. Okay, contohnya macam ni, saya gunakan cardboard dan saya letakkan pada motor servo ni. Okay, so kita lekatkan. So macam ni lah rupa palang keselamatan. Okey, kita dah siap pasang. Kemudian kita akan pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu memindahkan coding, nak memindahkan coding ke dalam Arduino Uno. Okey, kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu nak memindahkan coding kita ke dalam projek sebenar kita, Arduino Uno. Okey, buka pada tu tadi kita dah buka pada Tinkercad projek simulasi palang keselamatan. Pergi kepada bahagian kod ni. Okey, kita klik kod. Okey, kemudian ni ada download kod. Okey, kita download dulu. Okey, jadi kat sini dia akan tunjukkan dah selesai ke belum. Okey, kemudian jika dah selesai, ingat dulu pada sesi pelajaran yang lepas, cikgu dah kata untuk membuka coding yang kita download ni, kita memerlukan aplikasi Arduino, okey, yang kita perlu install dalam PC kita atau laptop kita. So bila kita klik go open pada projek simulasi yang cikgu dah download ni, codingnya cikgu open kan, buka dia.
Okey, yang ini Arduino ni, program dia ni akan automatik terus terbuka. Okey, bila dia tanya adakah kita nak create folder untuk projek simulasi pakar keselamatan, klik OK. Okey, jadi dekat sini dia akan keluar, ini ialah coding dalam bentuk teks. Okey, so inilah dia bentuk coding dalam teks. Minggu lepas pun cikgu dah cakap, Arduino Uno tidak boleh baca coding dalam bentuk blocks, dia hanya boleh baca dalam bentuk teks sahaja. Okey, kita akan upload masuk ke dalam Arduino Uno. Kita klik pada anak panah, button anak panah ni untuk upload. Kita nak pindahkan. Okey, kita tunggu sampai selesai ni, warna hijau ni, sampai dia complete. Okey, bila dia dah complete, kalau kita rujuk kepada Arduino Uno kita, okey, kita boleh nampak lampu merah menyala. Okey, ingat dalam carta alir kita mengatakan bahawa ketika switch off, lampu LED merah ni akan menyala. Kemudian pagar keselamatan kita duduk seperti ini. Ni contohnya. Okey, dan apabila kita onkan switch, kita onkan switch. Okey, so pagar keselamatan kita akan terbuka. Kemudian LED hijau akan menyala dan buzzer juga akan berbunyi. Okey, so kita offkan semula. Okey, penghalang ni akan turun. Okey, dan kembali semula kepada LED akan menjadi merah semula.